Dan bagi mengulas mengenai isu penukaran nama tempat ke bahasa Inggeris di talian adalah Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Datuk Dr. Awang Sarian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, sebagai pencinta bahasa, apakah kesannya, Datuk, fenomena menukar nama tempat ke bahasa Inggeris kepada masyarakat? Sedangkan dulu, Datuk, kalau kita lihat, kita tukarkan nama tempat dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Seperti banyak ya, Teluk Anson menjadi Teluk Intan, Port Swettenham menjadi Pelabuhan Kelang dan Province Wellesley menjadi Seberang Perai, Datuk. Ya, kesan paling utama tentulah soal penghakisan jati diri dan citra kebangsaan. Semua negara dan tamadun yang tinggi biasanya mengekalkan unsur-unsur kebangsaan, unsur-unsur setempat. Jadi kalau kita ubah nama-nama yang sudah baik dalam bahasa kebangsaan kita yang menggambarkan ciri negara kita kepada bahasa asing, itu tentulah satu bentuk penghakisan yang tidak sewajarnya berlaku. Dan ini mesti dilihat sebagai satu perancangan pembangunan secara bersepadu. Kita membangun tamadun. Bukan sekadar membangun bandar, jalan, bangunan dan sebagainya, tetapi juga membangunkan soal sudut dalaman, sudut kepribadian ataupun jati diri kita. Oleh sebab itu, bahasa kebangsaan mesti diutamakan. Dan tidak ada sebab kalau kita katakan nilai ekonomi tidak ada, yang meletakkan nilai ialah kita sendiri. Apapun nama yang diberikan, kalau khidmatnya baik, maka itu tentulah akan dapat menambahkan nilai atau memberikan nilai ekonomi pada tempat bangunan dan sebagainya. Ya. Datuk, sebagai Ketua Pengarah DBP, bagaimana Datuk melihat perkara ini dapat dibendung, ya Datuk, agar bukan saja kedaulatan bahasa ini terus dimartabatkan, malah budaya kita sendiri turut terpelihara, Datuk? Ya, pertamanya soal erti pembangunan itu mestilah betul-betul dihayati dan dilaksanakan. Kita sudah ada dasar kebangsaan, dasar bahasa kebangsaan, dan kita ada pelbagai aturan undang-undang dan sebagainya. Soalnya ialah pelaksanaan dan penghayatan. Maka itu dalam konteks ini Dewan Bahasa Pustaka bersama-sama dengan Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Tempatan memulakan program penarapan bintang bahasa kebangsaan. Artinya dengan begitu, semua pihak pusat tempatan 149 buah di seluruh negara akan dipantau supaya memastikan nama tempat, bangunan, jalan dan apa saja paparan di tempat awam itu mengutamakan ciri-ciri kebangsaan dan ciri-ciri setempat yang sebenarnya sudah pun dirakamkan oleh Dewan Bahasa Pustaka dalam buku. Kita ada buku yang mencadangkan nama berdasarkan flora, fauna dan nama-nama tempat. Begitu juga nama tokoh kebangsaan, tokoh sejarah, tokoh budayawan dan sebagainya itu harus dapat dikemukakan untuk penamaan bangunan, tempat, jalan dan sebagainya. Jangan kita condong berkiblat ke arah kebudayaan lain yang sebenarnya tidak membantu dalam soal pembinaan tamadun secara keseluruhan. Jadi itu langkah konkret yang dibawa oleh DBP dengan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerjaan Tempatan, insyaAllah. Okey, baik Datuk. Terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi pandangan bersama dengan Astro Awani malam ini, Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okey, baiklah, itu tadi Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Datuk Dr. Awang Sarian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Zaki kerana sudi mendengarkan forum yang bakal dibincangkan pada hari ini. Kami dari Kepulauan Tujuh akan membincangkan tajuk Bahasa Melayu Semakin Dipinggirkan. Mengapakah penting untuk kita menggalakkan penggunaan bahasa Melayu? Apakah faktor-faktor terusnya? Apakah kesan-kesan tidak memartabatkan bahasa Melayu? Akhir sekali, langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagi membincangkan persoalan-persoalan yang dikemukakan, 4 orang tetamu telah dijemput dan Cik Syakira. Oleh itu, saya mempersilakan Cik Farina untuk menceritakan mengapa bahasa Melayu amat penting. Bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi dipersilakan Cik Farina. Terima kasih kepada Fatihah. Okey. Pertama, kenapa bahasa Melayu ini penting? Kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia dan merupakan identiti budaya dan sejarah negara ini. Bahasa Melayu juga berperanan penting dalam membina perpaduan antara rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang etnik dan budaya.
Melalui bahasa ini, kita mampu untuk memupuk semangat perpaduan dan kesatuan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekiranya bahasa Melayu ini pupus, maka hilanglah identiti sesebuah negara yang bergelar negara Malaysia. Kesimpulannya, bahasa Melayu sangatlah bermakna bagi lambang kebangsaan kita untuk memupuk dan untuk menyatu padukan bangsa yang ada di negara ini. Terima kasih. Terima kasih Cik Farina. Begitulah mengapa bahasa mempunyai semangat percutikan Cik Masyitah untuk berkongsikan pendapat beliau mengenai kepentingan bahasa Melayu. Dipersilakan. Terima kasih Cik Fatihah. Bahasa Melayu sangat penting kerana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara kita. Bahasa rasmi didefinisikan sebagai bahasa pentadbiran kerajaan. Bahasa rasmi menjadikan bahasa Melayu sebagai wahana pembinaan negara dalam semua urusan, terutama urusan pentadbiran dan dokumentasi sistem pendidikan. Bahasa Melayu tergolong dalam bahasa inklusif, iaitu bahasa yang ditempatkan atas bahasa ataupun bahasa-bahasa sedia ada seperti bahasa ibunda setiap etnik. Bahasa rasmi juga dianggap sebagai satu lambang serta simbol identiti sesebuah negara yang merdeka. Selain itu, bahasa Melayu penting sebagai bahasa perantaraan. Contohnya, bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di peringkat sekolah, di mana bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi di antara warga sekolah, termasuk murid dan ahli PIBG sekolah. Jelaslah, bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan bukan sahaja di peringkat sekolah, namun komunikasi di antara pekerja dan majikan yang sedang mengadakan mesyuarat juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan untuk menyatakan cadangan, pandangan serta perkongsian idea, permasalahan maupun interaksi harmoni dengan masyarakat tempatan. Itu sahaja dari saya mengenai kepentingan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Masyitah. Berdasarkan ringkasan yang telah Cik Masyitah huraikan, kita dapat perhatikan betapa bahasa Melayu begitu penting pada zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Seterusnya, saya mempersilakan Encik Irfan untuk berkongsi pandangan beliau mengenai faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu semakin dipinggirkan. Dipersilakan Encik Irfan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan salam sejahtera kepada semua panel. Dalam usaha memahami isu yang semakin ketara iaitu bahasa Melayu yang semakin terpinggir, adalah penting bagi kita untuk menggali dengan lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mungkin menyumbang kepada keadaan ini. Faktor yang pertama ialah globalisasi dan pengaruh bahasa Inggeris. Globalisasi telah memberi dampak signifikan terhadap peran bahasa dalam berbagai konteks, khususnya bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris telah menjadi lingua franca global yang digunakan dalam berbagai sektor termasuk perniagaan, teknologi dan komunikasi antarabangsa. Hal ini telah mencerminkan dominasi budaya dan ekonomi dari negara-negara berbahasa Inggeris seperti Amerika Syarikat serta pengaruh globalisasi dalam memfasilitasi pertukaran informasi secara tepat dan efisien. Dalam konteks perniagaan, terutama pada penjajahan perdagangan antarabangsa, penggunaan bahasa Inggeris seringkali dianggap sebagai norma. Mesyuarat antarabangsa juga cenderung menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi rasmi, memudahkan negosiasi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang berasal dari berbagai negara. Oleh kerana itu, individu yang mahir dalam bahasa Inggeris memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnes global. Bahasa Inggeris sering kali memainkan peranan penting sebagai bahasa perniagaan global. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk dominasi bahasa yang dapat membatasi perkembangan dan pemanfaatan bahasa Melayu di tingkat internasional. Langkah yang kedua ialah penggunaan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa kepada perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi.
Meskipun memberikan peluang baru untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, dampaknya terhadap pilihan bahasa yang digunakan juga patut diperhatikan. Media sosial sering sekali menjadi panggung bagi bahasa global seperti bahasa Inggeris yang dapat mempengaruhi preferensi dan perilaku komunikasi pengguna. Penggunaan bahasa Inggeris dalam media sosial dapat dilihat melalui penggunaan hashtag, trending topics and frasa popular yang cenderung menggunakan bahasa ini. Bahasa Inggeris sering dianggap sebagai bahasa yang lebih trendy atau cool dalam konteks digital. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Irfan. Begitu jelas penerangan yang diberikan. Maka mari kita dengar pula pandangan daripada Cik Syakira terhadap faktor-faktor lain bahasa Melayu semakin dipinggirkan. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Moderator iaitu Fatihah dan Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua ahli panel. Pada pendapat saya, faktor bahasa Melayu semakin dipinggirkan adalah kerana kurangnya penekanan dalam sistem pendidikan kita. Di mana pada ketika ini lebih banyak subjek-subjek di sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris, misalnya seperti matematik, sains dan sains. Selain itu juga terdapat satu artikel daripada Berita Harian yang bertarikh 1 September 2020 daripada Dr. Samsatun Nahar Ahmad di mana terdapat satu kajian daripada Nur Azizan, Nahar dan Fazilah Abdul Rahman. Mereka mendapati bahawa seramai 414 orang murid dari sekolah jenis kebangsaan di Kuantan yang masih lagi tidak fasih bahasa Melayu adalah peratusannya adalah sebanyak 55.7%. Hal ini berlaku kerana tenaga pengajar di sekolah tersebut mungkin menggunakan bahasa rojak ketika dalam sesi pembelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah tersebut. Bahasa Inggeris yang digunakan juga kerap digunakan dalam pelbagai subjek di sekolah-sekolah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima jelas dan padat pandangan daripada beliau. Jelaslah bahawa faktor-faktor ini telah menyebabkan bahasa Melayu semakin terpinggir. Seterusnya, kita akan berbincang mengenai kesan-kesan tidak memartabatkan bahasa Melayu. Oleh itu, mari kita dengarkan pandangan Cik Masyitah terhadap kesan-kesan tidak memartabatkan bahasa Melayu. Silakan Cik. Terima kasih Cik Fatihah. Antara kesan tidak memartabatkan bahasa Melayu ialah hilangnya identiti negara. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa identiti negara kita dengan pengurangan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat menyebabkan identiti negara semakin tidak dipentingkan. Sekiranya hal ini tidak dibendung, akan mengakibatkan identiti negara kita di persada dunia menjadi buruk. Hal ini menyebabkan persepsi buruk masyarakat luar terhadap pencemaran bahasa Melayu. Persepsi buruk mungkin akan timbul dalam kalangan pelajar dan pelancong dari luar negara yang sedang mempelajari bahasa Melayu. Dengan penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat akan menyebabkan mereka mempersoalkan bahasa yang digunakan berbeza dengan bahasa yang sedang mereka pelajari. Hal ini akan meninggalkan tanggapan yang buruk terhadap bahasa Melayu dan negara kita. Sekiranya hal ini tidak dibendung dengan segera, akan menyebabkan sikap tidak minat untuk mempelajari bahasa Melayu dalam kalangan pelajar dan pelancong asing. Seterusnya, kesan tidak memartabatkan bahasa Melayu ialah dapat menjejaskan pembelajaran di peringkat sekolah, iaitu dengan penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkat di kalangan pelajar. Hal ini kerana kebanyakan pelajar menggunakan bahasa rojak untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa singkatan dalam penghantaran sistem pesanan ringkas, SMS, WhatsApp, Telegram dan pelbagai aplikasi perhubungan lain.
Sekiranya hal ini berterusan akan mengakibatkan kemerosotan akademik seseorang pelajar. Contohnya bagi mata pelajaran bahasa Melayu yang memerlukan murid mahir dalam menulis karangan dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul dan tanpa adanya bahasa rojak. Itu saja dari saya mengenai kesan tidak memartabatkan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Mashita. Kita dapat lihat pelbagai kesan yang telah dikongsi oleh beliau sekiranya kita tidak memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Yang menarik perhatian saya ialah penggunaan bahasa rojak. Pada zaman sekarang penggunaan bahasa rojak terlalu ramai yang menggunakannya sehingga bahasa Melayu itu sendiri telah hilang. Oleh itu, untuk melihat fenomena ini dengan lebih jelas, saya menjemput Cik Shakira untuk menghuraikan pandangan beliau mengenai kesan-kesan lain yang akan terjadi. Dipersilakan Cik Shakira. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada moderator. Pada pendapat saya, kesan tidak memartabatkan bahasa Melayu adalah ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan ciri bahasa Inggeris. Hal ini kerana apabila kita lebih kerap dan diterapkan dengan penggunaan bahasa Inggeris sedari kecil, apabila sudah dewasa, masyarakat akan lebih terbiasa dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi dan juga bahasa perantaraan antara mereka di masa akan datang. Misalnya, pada masa kini kita dapat perhatikan penggunaan bahasa yang membawa maksud yang sama daripada campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seperti dalam ayat cuba try test, di mana ketiga-tiga perkataan ini membawa maksud yang sama dalam bahasa Melayu. Selain itu, masyarakat sekarang juga kerap menggunakan perkataan on the way yang disingkatkan kepada OTW dalam sebagai bahasa ketika bertutur antara satu sama lain ataupun ketika berkomunikasi secara tulisan antara mereka. Di mana perkataan itu sebenarnya membawa maksud dalam perjalanan dalam bahasa Melayu kita. Jadi dapat diperhatikan di sini penggunaan ciri bahasa Inggeris lebih banyak diterapkan daripada ciri penggunaan bahasa Melayu. Kesan yang akan timbul adalah generasi akan datang akan kurang menggunakan bahasa Melayu dan berkemungkinan besar mereka akan melupakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka. Terima kasih. Yang diberikan tadi, kita dapat lihat bahawasanya sekarang bahasa ibunda ini seolah-olah ditelan oleh pelbagai bahasa seperti bahasa asing yang sedemikian amat laju pergerakannya. Untuk memastikan bahawa bahasa Melayu tidak terus dipinggirkan, kita seharusnya mempraktikkan langkah-langkah yang sesuai untuk dilakukan supaya bahasa Melayu terus mantap sebagai bahasa kebangsaan. Oleh itu, mempersilakan Encik Irfan menghuraikan dengan jelas langkah-langkah daripada pihak Cik. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Menerusi. Salah satu langkah yang boleh diambil adalah untuk menyediakan latihan dan sokongan kepada kaki tangan awam agar mereka tidak hanya mahir terhadap kerja tetapi juga selesa dalam berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Latihan ini perlu dikendalikan secara sistematik dan berterusan. Program latihan boleh merangkumi aspek-aspek seperti tata cara penulisan rasmi, penggunaan istilah khusus dalam bidang pentadbiran dan kemahiran berkomunikasi lisan. Selain itu, latihan tersebut perlu dicorak agar memahami konteks penggunaan bahasa dalam konteks pentadbiran negara. Sokongan juga perlu diberikan dalam bentuk sumber rujukan, peralatan pembelajaran dan platform berterusan untuk latihan. Pembangunan sumber-sumber ini harus bersifat dinamik dan mengambil kira perubahan-perubahan bahasa yang berlaku dari semasa ke semasa. Sejajar dengan itu, penilaian kemahiran bahasa Melayu perlu diintegrasikan dalam penilaian prestasi kaki tangan. Selain itu, langkah yang kedua ialah pemekasan budaya dan warisan bahasa Melayu merupakan satu perjalanan yang melibatkan usaha berterusan untuk mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai
asas identiti kebahasaan. Pihak kerajaan boleh mengajukan aktiviti seni dan budaya yang menghormati serta mempromosikan bahasa Melayu bukan sahaja menyuburkan aktiviti tetapi juga memastikan bahawa bahasa ini tetap relevan dalam konteks seni dan kebudayaan. Festival budaya, pertandingan seni kreatif dan pameran seni visual bukan hanya dapat mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam area seni tetapi juga memberikan platform untuk menyemarakkan kreativiti dalam bahasa kebangsaan. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Irfan. Amat bermanfaat. Dan akhir sekali, kita menjemput dipersilakan Cik Farina. Terima kasih kepada moderator. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk memantapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Langkah yang pertama yang saya boleh huraikan ialah mendedahkan bahasa Melayu kepada kanak-kanak pada peringkat awal. Contohnya, ibu bapa perlu mengajar anak-anak mereka dengan bahasa Melayu pada peringkat awal pembelajaran dan bukannya mengutamakan bahasa asing yang mampu mengganggu bahasa permulaan mereka kerana kesannya akan menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak mahir berucap dalam bahasa ibunda sendiri. Kesimpulannya, ibu bapa merupakan peranan utama dalam membimbing dan menerapkan bahasa Melayu ini supaya bahasa kebangsaan kita tidak pudar di mamang usia. Langkah yang seterusnya ialah kerajaan boleh memainkan peranan dalam penerapan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat mereka, dengan rakyatnya supaya bahasa ini tidak hilang. Contohnya, pada era globalisasi ini, ramai orang yang terdedah dengan media sosial dan media massa. Jadi, kerajaan perlu melebihkan penggunaan bahasa Melayu di media sosial seperti televisyen, radio, surat khabar dan filem. Kerajaan boleh menyiarkan lebih banyak cerita dan filem yang berunsurkan bahasa Melayu dan boleh juga menyediakan rancangan awal kanak-kanak dalam bahasa Melayu yang dapat memberikan mereka hiburan sambil belajar bahasa ibunda kita. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Farina atas pandangan yang diberikan. Oleh itu, pada hari ini, kesimpulannya memang tidak dinafikan bahawa bahasa dan ditelan oleh arus pemodenan. Semangat cinta akan negara sewajarnya berkobar-kobar dalam setiap generasi apabila melihat usaha-usaha yang dilaksanakan untuk kita menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Dengan itu, mulai hari ini, sama-samalah kita menghargai bahasa Melayu. Hanya bangsa yang kenal jati diri ialah bangsa yang dihormati. Sekian, terima kasih.